Habis-habis program dia datang jumpa, dia kata, "Ustaz, Allah terima tak taubat saya?" "Ustaz, Allah terima tak taubat dia?" Waktu tu yang mampu saya jawab lah dengan ilmu yang tak ada ni. Saya kata dekat dia, pintu taubat Allah luas daripada langit dan bumi. Bila sebut macam tu, dia pegang tangan, dia senyum. Maksudnya moga-moga jawapan tadi menyedapkan dia lah. Walaupun mungkin tidak terlalu tepat, tidak terlalu baik dari sudut jawapan, tetapi moga-moga Allah bagi kebaikan dan kefahaman kepada dia. Dia senyum. Saya tanya ke dia, dosa apa yang takut sangat? Dia kata, "Ustaz, saya pernah berzina dan saya banyak mencuri." Saya kata, dalam bab berzina itu dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Balik bertaubat kepada Allah, taubat nasuha, jangan buat dah. Padan dah. Allah pernah mengizinkan satu daripada titik hitam dalam kehidupan, jadikan sebagai panduan yang kita dah embuh dah buat gitu. Sebab Nabi sebut dah dua benda yang banyak merosakkan umat aku dihumban dalam neraka. Nabi tunjuk yang pertama, isyaratnya Nabi katakan lisan, yakni lidah, yakni bercakap benda-benda yang haram. Yang kedua Nabi kata, yang kedua banyak merosakkan umat aku adalah alat kemaluan, dengan jalan-jalan zina. Tapi saya kata dosa yang bersabit dengan mencuri, maksudnya bersabit dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan manusia, maka wajib diselesaikan dalam bentuk ganti semula kepada apa barang yang kita curi, kalau kita tahu siapa tuan dia. Saya tanya dia, curi apa yang banyak sangat yang takut ni? Dia kata, "Ustaz, saya dulu hari-hari pekerjaan dia curi motor di Masjid Surau." Oh, jahat sungguh ni. Orang mari semayang, dia dok, dia mari, dia balas motor orang, bawa balik. Dia kata, besar mana pun perbuatan dosa yang kita lakukan, Allah sentiasa mengizinkan peluang untuk kita berpatah balik. Kalau Allah nak dipandang tentang perbuatan dosa seseorang, kalau kita nak menghukum selama-lamanya di atas maksiat yang orang lakukan, maka tidak ada Sayyidina Umar dalam Islam. Kalau kita nak bicara tentang kesalahan lampau, kesalahan yang terdahulu, tidak ada Zaid bin Sa'nah dalam Islam, tidak ada Safwan bin Umayyah, tidak ada Sayyidina Khalid Al-Walid. Sebab keempat orang yang saya sebut tadi adalah sejarah permulaan kehidupan mereka bermusuh dengan Nabi. Bukan sekadar mereka ini buat jahat, bukan sekadar mereka ini orang yang melakukan perbuatan maksiat, tetapi mereka adalah orang yang bermusuh dengan junjungan besar baginda Nabi SAW. Sayyidina Khalid Al-Walid dan juga Safwan bin Umayyah bukan sekadar musuh, tetapi mereka adalah bekas panglima yang memimpin tentera musyrik dalam peperangan Uhud. Panglima ni kira orang yang paling besar, yang mengarahkan, yang menyusun strategi, sehingga akan 70 daripada kalangan sahabat, 69 lelaki dan seorang daripada kalangan wanita yang namanya Nusaibah syahid dalam medan tersebut. Tetapi adakah Nabi memandang kesalahan mereka? Sebab tu di antara sifat yang ada pada Nabi ketika ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha dalam kitab Syama'il sebut hadis ni. Bila Abdullah Al-Jadali tanya, kata Aisyah, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi SAW sekali-kali tidak akan mencari kesalahan orang, sebab Nabi sedar manusia ini kullu bani adam khata'. Semua manusia melakukan kesalahan. Malah Nabi ajarkan kita pula fastaghfiruh. Ketika mana kamu sedar di atas perbuatan dosa yang kamu lakukan, fastaghfiruh, banyaklah minta ampun kepada Allah. Sungguh Allah ni Tuhan yang suka mendengar daripada permohonan daripada hamba-hambanya. Minta kepada Allah. Lepas tu bila sabit dosa dengan manusia, bertaubat kepada Allah dan selesaikan sesama manusia. Lepas tu saya tanya dekat dia, kata, awak yang takut sangat nampak? Dia kata, Ustaz, dia kata dia mula nak berubah ni, dia kata Allah, dia kata payahlah, dia kata Ustaz, bila terbeban dengan dosa ataupun kisah silam yang lampau, jadi payah nak berubah. Dia kata 3-4 bulan proses hijrah dia tadi, dalam bentuk dia solat, dalam bentuk bersembunyi, dia kata nusuk-nusuk gitu. Dia kata dok tunjuk ke isteri, dok tunjuk ke anak-anak. Sebab apa? Dia kata saya tak berani Ustaz nak ajak isteri dengan anak-anak untuk solat, untuk hijrah sekali dengan saya, untuk bawa dia orang datang mengaji. Tak berani, dia kata, sebab isteri dengan anak-anak kenal dah perangai dia guna dulu.
kaki pil kudanya, kaki mencurinya. Dia kata nak royak ke isteri, nak pergi masjid ni tak boleh, tak terkeluar perkataan di mulut. Sebab dulu isteri dia tahu dah kalau keluar pergi masjid dah buat benda lain, bawa balik motor kan, curi Jadi dia kata dia mula berubah sendiri-sendiri ambil masa pergi sejid sendiri, ambil piyah ni sumbat dalam poket, tak tunjuk kata nak pergi surat. Jadi 3-4 bulan mula berubah sendiri je. Dia kata, Ustaz, semayang di rumah kunci bilik, takut isteri dengan anak-anak tengok. Tetapi dia kata jauh di sudut hati saya nak mereka juga berubah, tapi saya mulakan dulu. Bila dia mula, tuan-tuan, dah 5-6 bulan perjalanan hijrah dia kata, Ustaz, ajaibnya Allah yang maha mengasihani, Allah yang maha pemurah ni, dia kata apa, ketika mana saat dia mula merubah kehidupan, mencari kebaikan, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan anak dan isteri dia juga sama, walaupun dia tak pernah pun berdakwah kepada anak isteri, sebab dia tak ada kekuatan lagi. Dia kata isteri yang dulu tidak pernah menutup aurat, isteri yang tidak pernah salat, dia kata hari ni isteri saya dah salat, Ustaz. Sendiri-sendiri je Allah lembutkan hati mereka, Allah lenturkan hati mereka. Anak yang tidak pernah menganggap saya sebagai seorang ayah, hari ni anak-anak ni menganggap saya, buat saya macam seorang ayah, menghormati saya sebagai seorang ayah dalam rumah tangga ni. Betul saya kata tadi, tidak ada kaedah yang kita harapkan ketika mana kita istiqamah melakukan dosa, tiba-tiba kita nak anak kita jadi anak yang baik, pelik kita hari ni. Maka kita yang terdahulu, insya-Allah, di antara saya dan tuan-tuan, kita ubah dulu yang mana yang kita mampu ubah. Moga-moga Allah mengizinkan, memudahkan urusan kita semua, insya-Allah, untuk menjadikan generasi yang baik, kita terdahulu menjadi baik, insya-Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita mengambil hadis yang kira-kira tidaklah terlalu panjang. Sebelum bulan depan, insya-Allah kita akan mula dengan pembacaan kitab yang baru, sebab kita hadis yang kita dah baca tu nak habis dah. Nak habis dah. Jadi kita akan mula kitab yang baru. Saya akan maklumlah kitab apa, insya-Allah, untuk yang bulan ke depan ni saya akan bawa dulu kitab. Sebab 3 tempat lah untuk kita mulakan dengan bacaan kitab. Masjid Pengadang Baru subuh, pagi Jumaat macam biasa, cuma minggu yang pertama lah, bukan macam minggu yang ni. Kita akan main pada minggu yang pertama, insya-Allah. Ini macam biasa sebelum-sebelum ni lah. Yang kedua di Masjid Al-Iman, Surah Al-Iman Losong, dan yang ketiga Masjid Rusila. 3 tempat, yang lain berubah-ubah, insya-Allah. Ada 3 kitab lah semua. Pagi ni kita ambil satu hadis yang insya-Allah bersabit dengan isu semasa hari ni. Satu hadis di mana baginda Nabi SAW sebut kepada kita, al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Nabi kata ketika mana ada golongan al-ibadah, golongan orang yang mampu beribadah, yang mampu melakukan amal salih, yang boleh ke atas mereka ini badiru bil a'mal, melakukan amal kebaikan di dalam kehidupan. Fil harji, di saat penuh dengan al-harji berlaku sekeliling mereka. Apa maksud al-harji? Maka ada satu hadis yang lain, Nabi SAW sebut, la takhumu as-sa'ah hatta yafidha al-mal wa tazhar al-fitan wa yaksura al-harju. Wa ma al-harju ya Rasulullah? Sahabat tanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan al-harju? Kata baginda Nabi SAW, al-khatlul thalathan. Ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kamu pembunuhan demi pembunuhan demi pembunuhan, ataupun disebut dengan terjemahan peperangan demi peperangan demi peperangan, maka satu keadaan yang tidak dapat kita nafikan dalam bentuk geopolitik dunia hari ini, bagaimana dari sudut geopolitik yang semakin terarah ke arah perang dunia ketiga, dalam sudut-sudut yang kita tidak nafikan, bagaimana hari ini dalam PBB sendiri, gabungan di antara negara-negara di dunia ni, di antara yang paling besar selepas OIC nombor 2, yang pertama PBB, sebab gabungan di antara 172 negara di dunia. Minggu lepas kita tengok berlaku pergolakan ketika mana Amerika Syarikat tunjuk gong dia, tunjuk sombong dia di atas persetujuan 128 negara. Lebih daripada 2/3 majoriti bersetuju bahawasanya Baitul Maqdis
dijadikan sebagai ibu negara Palestin, bukan Israel, maka menolak usul yang dilakukan oleh Amerika Syarikat sebelum 2 minggu sebelum daripada tu. Maka kalau tuan-tuan tengok berita kemarin 2 minggu lepas, Amerika Syarikat memotong bajet di PBB. Gangster dia ni. Dia sedang menzahirkan dunia kita ke arah peperangan dunia ketiga. Saya bercakap ni bukan sebab pandai sangat tak, kebetulan je sempat beberapa tahun dalam perkhidmatan tentera. Jadi saya wajib kena belajar di antara subjek waktu di Atma Akademi Tentera dulu, di antara subjek-subjek yang kena wajib kena belajar. Di antaranya dalam bab international history ataupun dalam bab military history. Sejarah dalam bentuk ketenteraan, biasanya apakah proses-proses awal sebelum berlakunya peperangan. Dan kalau kita tengok daripada trend sekarang, maka itulah dari sudut rangka cerita dia macam tu lah. Masing-masing mula menzahirkan kekuatan negara masing-masing. Kalau kita tengok dalam pertengahan bulan tahun 2016-2017 baru ni, bagaimana Rusia mengisytiharkan nuklear yang terbaru mereka. Korea Utara sampai sekarang masih lagi konflik, mereka sentiasa melancarkan nuklear tanpa persetujuan daripada negara-negara sekeliling. China mula menceritakan tentang apa kekuatan ketenteraan mereka. Amerika Syarikat sudah ceritalah lama dah jenis perangai gitu dah. Maka sebab tu yang Nabi SAW sebut 1400 tahun yang lepas, hari ni kita sedang memainkan watak tersebut. Habis dia kata, ustaz, macam mana kita negara-negara yang kecil macam ni? Kalau negara-negara yang memegang kuasa veto dunia, China, Rusia, Perancis, di antara ni negara yang memegang kuasa veto dunia, Jepun, tu tak apalah ustaz, mereka akan menyumbang biasanya besar dalam peperangan dunia. Tetapi kita macam Malaysia, kita nak sumbang apa? Maka Nabi sebut dah, Nabi kata perbanyakkan ke atas kamu beribadah, yakni melakukan amal soleh. Sebab hakikat daripada peperangan tetap akan berlaku, tetapi dari sudut pengkhususan ibadah, yakni memperjuangkan dalam bentuk memantapkan akidah yang ni yang bermasalah pada kita hari ni. Itu 2013 saya ingat lagi, saya di antara sukarelawan yang terlibat dalam misi Palestin. Bila ditanya, sahabat kita tanya kepada pejuang-pejuang Hamas, antaranya ketika tu Brigade Al-Qassam, bila ditanya kepada mereka apakah bantuan yang rakyat Malaysia boleh tolong, apa yang kami boleh bantu, adakah kami perlu bantu dalam sudut tenaga, kami datang berjuang bersama dengan kamu? Dia kata, lah, jangan kamu buat macam tu, cukuplah ke atas kamu hari ini kamu membetulkan terdahulu di antara sudut akidah di orang-orang di kawasan kamu yang tak dapat kita nafikan, yang Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata, badiru bil a'mal fitanan ka khati'al lailil muzlim, bersegeralah kepada kamu untuk beramal, fitanan ka khati'al lailil muslim, sebelum datangnya satu zaman fitnah kepada kamu yang mana susahnya bagi kamu untuk beramal seperti mana berjalan pada waktu yang gelap. Ini Nabi bagi tamsilah. Nabi kata apa? Sebab mana Nabi perintahkan kita untuk segera beramal? Lianna, disebabkan yusbihu ar-rujulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nabi kata kebimbangan Nabi disebabkan Nabi suruh kita segera buat kebaikan, perbanyakkan amal soleh, perbanyakkan melakukan ibadah, disebabkan nanti akan datang satu keadaan yusbihu mu'minan, yang mana manusia ini pada waktu paginya mereka digelar dengan golongan orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, solat mereka terjaga, aurat mereka dipelihara, dari sudut agama mereka sempurna. Tapi Nabi kata apa? Wa yumsi kafiran, adapun pada waktu petang maka mula berubah iman mereka seolah-olah seperti mana golongan orang kafir. Ini Nabi sebut. Ataupun Nabi kata au yusbihu kafiran, dan ada orang yang pada waktu paginya macam orang kafir. Wa yumsi mu'minan, pada waktu petang mula beriman kembali. Ini Nabi cerita tentang keadaan sebelum berlaku kiamat ni. Sebab tu hadis tu
Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi himpunkan di dalam kitab 40 hadis di antara tanda-tanda sebelum berlakunya kiamat. Ujian yang akan dihadapi oleh manusia sebelum berlaku kiamat, yakni iman manusia itu jadi on dengan off, keluar dan masuk. Kalau iman ini bertambah dan berkurang, itu biasalah ke atas mesa kita ni. Molek-molek rajin, dia jaga elok dalam beragama dia. Tapi ada golongan yang bukan iman dia turun naik, tetapi keluar dan masuk. Ni lagi takut ni. Dari sudut akidah manusia yang bercanggah dengan jalan agama, yang solat diringan-ringankan, mendatangkan rasa syak dan wasangka dalam ayat-ayat Al-Quran. Ni manusia hari ni. Sebab tu Nabi sebut kepada kita berhati-hati. Zaman tu tetap akan datang kebimbangan kita dan anak-anak isteri keluarga kita terlibat. Yang tu kita takut. Kita tengok macam mana hari ni mudahnya manusia terlibat dalam bentuk-bentuk yang Allah larang. Dalam Quran khata'i jelas Allah sebut berkaitan larangan arak, tapi manusia nak buat juga pesta arak. Kita terlupa Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata wahalla bihal bala. Ada beberapa maksiat yang kalau kita lakukan wahalla bihal bala, maka segera Allah akan hantar bala ke kawasan kita. Allah akan turunkan balasan musibah ke atas kawasan orang yang melakukan 15 daripada unsur maksiat. Di antaranya apa? Wasyuribatil khumur. Ketika mana arak mula diminum di tempat-tempat awam. Ni bukan takat minum, nak anjur pesta arak. Tak kisahlah mu parti mana lah, mu parti warna ni ke warna mana pun, dalam bentuk benda yang Allah larang, wajib kena, jangan buat lah. Dok dia kata ustaz, dia kata yang ni kita bagi ruang untuk golongan orang bukan Islam. Tuan-tuan kena ingat, Allah sebut dah dalam Quran, golongan orang bukan Islam mereka tidak akan pernah puas. Mereka sentiasa akan mencari sudut dan ruang untuk mereka melakukan bentuk benda yang bercanggah dengan apa yang diajar oleh Al-Quran dan hadis. Yang ni tak dapat nafikan. Tak dapat nafikan. Sebab tu kebimbangan kita hari ni sikit-sikit kita ikut daripada selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, ini disebut dalam hadis. Maka kita akan mengikuti daripada jalan-jalan golongan Yahudi wan Nasara. Apa jua bentuk yang mereka ajarkan, maka kita akan ikut sikit demi sikit. Jauh dulu jarang kita nak dengar orang nak buat bentuk-bentuk benda macam tu. Hari ni dia buat. Sebab dia tahu orang bukan Islam yang setuju tu dah ada memang dah. Yang kita bimbang adalah golongan orang Islam juga yang mereka menyokong di antara bentuk-bentuk kemungkaran. Bulan 9 buat pesta himpunan sokongan LGBT, lesbian, gay, bisexual, transgender kan. Parok tuan. Parok ingat hari ni. Sebab tu ingat ada 3 tanda ketika mana Allah mengizinkan taufik hidayah kepada manusia. 3 jalan. Yang pertama, ketika mana Allah memberikan kemudahan kepada seorang manusia melakukan taat kepada Allah. Allah bagi kepada kita ni buat benda baik melalui mungkin seseorang ataupun kawasan kita ataupun jiran. Kita boleh buat kebaikan, boleh buat ketaatan kepada Allah. Itu tanda taufik hidayah Allah kepada seorang manusia. Planning petang ni dok muh mari dah sejik. Tak bukan hari lain mari dah mayang mau di masjid dah tinggal jemaah, tapi malam ni ingat nak rehat sikit. Ataupun semalam hujan lebat sangat, ingat nak berehatlah di rumah. Mayang juga di rumah, cuma dok muh main jemaah. Hari lain lagi malam ni planning dah nak mari ni, malam ni forum besar di masjid kita dan sebagainya. Tapi semalam ya 6:30 relax lagi. Sebab memang nak mayang di rumah, memang relax. Relax atas sofa depan rumah. Pukul 6.45 tok tua mari. Bila mari tok tua ni memang mayang di masjid umum, dok mau mayang di rumah. Jadi tok tua masuk-masuk ni dok masuk rumah, dia khabar dah. Mu dok galik benda siap-siap. Bawa mak pergi mayang masjid. Kita yang asal ni dah niat dah Allah nak mayang di rumah, tapi bila mak mentua, pak mentua kata macam tu, takkan tak bawa kot. Masuk dalam bilik ni pakai baju jubah ni dalam keadaan tak berapa reda mana pun. Dok muh mana pun, tapi kena pergi juga sebab tok tua nak pergi. Bawa lah kenderaan, walaupun bawa kereta muka lebih pada jebol gitu kan. Tak reda sebenarnya, tapi terpaksa juga pergi.
maka hari itu dia terpaksa melakukan kebaikan dan ketaatan walaupun melalui seseorang. Itu tanda taufik hidayah Allah kepada seorang manusia. Kita keluar daripada masjid, masuk bilik air, tengok-tengok Allahu Rabbi, ada kekotoran dalam masjid, kita tolong bersih sekejap. Itu tanda taufik hidayah Allah, bagi amal datang di depan mata kita untuk kita buat. Masuk dalam masjid tadi, tengok ada cicak suti, kita pun ambil alternatif, ialah ambil tisu, kita ambil buang. Itu tanda taufik hidayah Allah, mengizinkan ibadah dan ketaatan kepada manusia dengan jalan yang kadang orang lain tak dapat, tapi kita dapat. Kita dapat. Tanda taufik hidayah Allah tu. Yang kedua, ketika mana Allah menyusahkan kita daripada buat benda maksiat. Nak buat benda maksiat payah sangat, susah sangat nak buat, dok jadi tak mau. Planning nak pergi tempat yang dok sedap, Allah izin kita tempat yang elok. Planning dah dengan family nak pergi Korea, silap daftar, dok jadi Korea pergi umrah. Planning dengan family nak pergi KL, nak pergi mana nu, Legot nak pergi nu Sunway Lagoon nu, mandi pakai bikini belaka. Kita tak pakai bikini tapi sedap lah tengok. Jalan nak pergi sana, kereta rosak. Allah bagi beban untuk melakukan benda maksiat jadi susah sangat. Itu tanda Allah memelihara seorang manusia dalam bentuk taufik dan hidayah. Yang ketiga, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian, mendatangkan musibah, memberikan kesusahan kepada seorang hamba, dengan kepayahan, kesusahan, musibah tadi mendekatkan diri, takharrub ila Allah, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga di antara tanda taufik hidayah. Sebab tu ingat, ketika Allah datangkan bala dan musibah, ambil sebagai iktibar. Allah datangkan hujan 3-4 jam, ada kawasan yang kadang-kadang naik air, ambil iktibar. Ini teguran Allah kepada kita. Dia kata, ustaz yang tu tak boleh sabit, yang tu bab bencana alam, tak apalah, tapi ambil iktibar. Pada orang yang beriman, sudut hikmah kita pandang. Habis buat apa ustaz kata gitu? Nu habis Mekah baru ni naik gak banjir. Ambil iktibar juga. Kerajaan Saudi nak buat lagu mana? Dia pun bukan maksum, ada juga kesalahan. Kita tengok hari tu dia memutuskan hubungan diplomasi dengan Qatar tanpa sebab, tanpa melakukan perbincangan, tanpa menjalankan majlis syura, tanpa menjalankan apa-apa, putus terus dalam tempoh 24 jam membina hubungan diplomasi dengan Amerika Syarikat. Salah lah tu. Sedangkan Amerika Syarikat ni terang-terang negara yang memusuhi Islam. Donald Trump tu memang dalam manifesto pilihan raya dia terang-terang dah dia sebut anti kepada Islam. Dalam manifesto pilihan raya tu dah habaq, dah dia maklum dah, kalau dia menang sebagai Presiden Amerika Syarikat, dia sendiri akan mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Nak pelik benda. Tiba-tiba kita negara Islam, Arab Saudi ni negara yang kita harapkan yang boleh membela umat Islam, boleh pula buat hubungan diplomasi, bukan takat hubungan diplomasi, pembelian senjata yang mencecah nilaian puluhan bilion US. Banyak tuan, tak kena gitu. Maka sebab tu, apapun sudut musibah yang Allah datangkan, ambil sebagai sudut bahagian iktibar pada mana-mana manusia. Kalau kita orang yang berniaga, tiba-tiba perniagaan kita padahal marketing jalan macam biasa, tak ada masalah apa, tapi tiba-tiba datang Allah uji dalam bentuk jatuh teruk sangat ni bulan 2-3 bulan ke belakang ni, ambil iktibar Allah. Mungkin Allah nak tegur sesuatu pada kita. Dalam rumah tangga kita bergolak semua tahun ni, cek balik, ada tak benda yang kita buat yang kita sedang melakukan benda yang mendatangkan wahalla bihal bala. Sebab Allah tidak akan datangkan satu bentuk benda dalam tanpa sebab, walaupun namanya mungkin bencana alam. Maka itu terkadang Allah jadikan sebagai tentera yang Allah datangkan. Tentera Allah tak wajib datangkan dalam bentuk seperti mana perang Khandaq, yang Allah datangkan seperti mana para malaikat yang zahir nampak pada pandangan musuh. Allah boleh datangkan bentuk dalam bentuk air yang 3 hari lepas cukup berapa belah tahun, 12 ketika 14 tahun ke peristiwa tsunami kan di Aceh dulu ni.
Allah datangkan tentera air. Di Jepun tahun 2011 Allah datangkan tsunami Tohoku. Di Amerika Syarikat bulan lepas Allah datangkan, minta maaf, awal bulan ni Allah datangkan raging wildfire, kebakaran hutan besar-besaran tanpa tak boleh nak kontrol Amerika Syarikat. Lebih daripada 200,000 terpaksa mereka pindahkan. Bulan lepas Allah datangkan di Amerika Syarikat taufan Irma. Tahun lepas Allah datangkan taufan Meteor. Setiap kali Allah datangkan musibah, maka sudah pastilah yang pertama nyawa diragut, yang kedua dari sudut kerugian duit ringgit. Sebab tu di Filipina hari ni ada dalam proses, masih dalam bentuk banjir sekarang, yang dah mengorbankan lebih daripada 200 nyawa, yang hilang lebih daripada 500 orang. Di mana pun tempat yang Allah datangkan, tak kira lah mu negeri kerajaan, mu negeri pembangkang, negeri mana pun, ambil sudut iktibar dalam kehidupan. Sama dalam rumah tangga, ketika Allah datangkan ujian sebagai tanda taufik daya Allah, ambillah sebentuk teguran untuk kita membetulkan. Sebab kita tahu kita tak betul dari mana pun. Hak mari malam pagi ni ada salah mau, termasuk saya. Mata tengok benda haram, mulut cakap benda haram, oh buat masalah saja kita. Dalam nak solat kita kadang-kadang boleh kata ke orang, lepas solat kita boleh kata ke orang, kita boleh mengumpat dan sebagainya. Maka itu hakikat daripada perbuatan dosa yang disebut sebagai kullu bani adam khata'. Kita melakukan silap dan salah. Maka sebab tu Nabi sebut kepada golongan yang mana kamu tahu bahawasanya peperangan itu sangat hampir untuk berlakunya kepada sudut kiamat, maka Nabi ajarkan kita al-ibadah. Asingkan diri kamu untuk kamu ini memperbanyakkan ibadah dan meningkatkan dari sudut keteguhan akidah kamu. Sebab bila datangnya kiamat, ketika itu tidak ada nilai dari sudut zahir melainkan dalaman sahaja. Turunnya Dajjal, datangnya Ya'juj wal Ma'juj, oh hak tu berat dah. Zahir mulut dah boleh pakai dah. Sebab tu berhati-hati dalam bentuk ujian yang Allah datangkan dalam lapangan masing-masing. Yang datang pagi ni, yang ada manusia Allah uji lapangan hidupnya dalam bentuk anak yang nakal sikit. Ada. Kita nak molek dah, mayang jaga dah, semua jaga dah, tapi anak-anak nakal. Itu lapangan ujian kita. Carilah kaedah mana pun, betulkan mereka kita dan betulkan mereka. Tapi ingat, kadang-kadang anak yang nakal ni mungkin sekarang dia nakal, tapi ke depan tak tahu dia. Mungkin sekarang ni ngaji tak boleh mana. UPSR keluar baru ni pun Allah sakit kepala kita mikir. PT3 keluar bulan lepas pun pening kepala kita mikir, aduh nak sambung mana lah ni kalau result gini. Memang tak, kalau hak comel-comel tak boleh dah masuk. Kalau tu pun dah masalah dah, dia 2-3 kali masalah disiplin. Tapi insya-Allah percayalah suatu hari nanti dengan berkat doa kita, kita betulkan dia, dia akan jadi manusia. Walaupun bukan dalam bentuk kecayaan dunia, dari sudut akademik mungkin biasa, tapi insya-Allah mana nak tahu tuan-tuan, hari ni mungkin result dia biasa, tapi nanti berak kita yang basuh. Bukan berarti orang yang berjaya akademik itu salah, tak salah lah, mana-mana. Betul saya kata ujian yang berbeza-beza. Ada yang datang pagi ni anak-anak okey, beres, tapi masalah dengan isteri pula dah, masalah dengan suami. Ada yang datang malam ni, pagi ni mungkin anak-anak okey, masalah hubungan keluarga okey, tapi masalah kewangan. Pening kepala nak bayar sewa kereta, nak bayar sewa rumah. Ni nak daftar anak ni kemari berapa ratus, buat keluar nak bayar duit baju, nak bayar yuran ni 600-500, habis dah maring. Masing-masing lapangan yang berbeza-beza Allah datangkan ujian, sebab disebut ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia memang ujian manusia, ujian ke atas manusia. Akhirat jualah tempat untuk manusia beristirahat, kalau ada dari sudut wa amila lima ba'dal mu'amal soleh. Orang muda ada ujian dia, orang tua ada ujian dia kok, walaupun dah pencen tu kalau ikut cukup dah, makan 2-3 ribu sebulan tu padang dah, tapi dah ada ujian dalam hidup dia. Allah datangkan mungkin tubuh badan sakit, maka kebanyakan daripada masa dalam hidup dia lebih kepada menumpu kepada sakit pada tubuh badan. Adakah salah? Tidak. Itu bentuk ujian yang Allah datangkan kepada hidup dia. Tu ada hamba Allah yang bila sakit, dia kata apa? Dia kata alhamdulillah Allah bagi sakit. Dia kata mungkin kalau saya sihat dah habis lagi seronok zaman muda, dia kata.
Jadi bila Allah datangkan sakit, dia kena kencing manis, dia kena darah tinggi, dia kena masalah jantung, dia tak berani dah. Dia kata tak berani dah ustaz, nak buat benda merepek-merepek gitu, nak pergi karaoke macam zaman-zaman Buddha. Oh, dia kata gila buat gitu, dia kata. Walaupun dia ada sejarah tu, dia kata. Maka ada sudut iktibar wajib ambil. Lapangan masing-masing Allah datangkan. Ada manusia yang datang pagi ni Allah uji dalam bentuk lapangan harta benda. Harta benda tak salah, tapi salah pada pengurusan diri sendiri. Tuan-tuan, berapa ramai dalam kalangan kita yang hadir pagi ni, kita yang ada kenderaan di luar tu, termasuk saya lah, tak kisah siapa lah, siapa-siapa pun. Berapa ramai dalam kita yang ada kenderaan, dengan asbab kenderaan tadi dia menjadikan wasilah dekat dia dengan Allah. Mudah urusan, hujan pun boleh datang lagi. Tapi berapa ramai pula yang menjadikan asbab dengan kenderaan untuk dirosakkan hati dengan orang lain. Kenderaan saya dan kenderaan tuan-tuan di luar tu, kebiasaannya kita beli hutang 9 tahun biasa perjanjian. Ada yang mungkin bayar 7 tahun, ada yang buat 5 tahun, terpulang lah, tapi biasanya 9 tahun. Kita bayar setiap bulan dekat bank. Tapi berapa ramai tuan-tuan yang kalau ikut dari sudut hak milik, selepas 9 tahun kenderaan tu baru jadi sah milik kita. Dalam proses 9 tahun ini, ia bukan kenderaan kita lagi. Dalil di mana? Tuan-tuan cuba tengok, mula daripada 29 malam pagi ni, jangan bayar dah kenderaan kita sampai bulan 2, bulan 3. Biasanya dari sudut undang-undang, pihak bank dia akan datang tarik kenderaan kita. Bila bank boleh tarik kenderaan kita, maksudnya kenderaan tu hak kita ke hak dia? Hak dia lah. Dia kata ustaz buat apa kata gitu? Ustaz lupa ni, saya ada gerang kereta, saya ada. Oh, gerang kereta tuan-tuan bank bagi sebagai dummy ya, nipu ya, belawak ya. Sebab kalau betul hak kita, mana orang boleh datang ambil? Maksudnya bukan hak kita lagi, walaupun tuan-tuan dah bayar dah 7 tahun setengah, baki lagi 6 bulan ya, baki lagi setahun 6 bulan ya. Tapi kalau tuan-tuan buat masalah lagi tempoh 2-3 bulan pun, dia ada hak untuk datang tarik. Dia ada hak. Maksudnya bukan hak kita 9 tahun baru jadi hak kita. Tapi berapa ramai dalam kalangan kita yang gugur dalam lapangan ini, kenderaannya milik dia 9 tahun akan datang, tetapi hari pertama naik kenderaan tadi dah mula datang penyakit riak, membesarkan diri. Maka dirosakkan jiwa dia, dirosakkan himmah dia dalam bentuk riak. Berapa ramai dalam kalangan kita hari pertama menduduki rumah kita, yang mana rumah tadi perjanjian dengan bank 30 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Tapi ada orang yang hari pertama, minggu pertama dah rosak hati dia, melekeh-lekeh orang lain. Gi pejabat duk kata ke orang, mu kerja 3 tahun, sutir rumah tak boleh beli lagi. Mu tengok aku baru kerja 6 bulan, dengan selit gaji ni aku buat beli rumah dah. Oh komang mu. Oh jangan pelekeh orang gitu. Nak nasihat cara elok, jangan sampai merendah-rendahkan orang. Sedangkan rumah tu pun bukan hak kamu pun. Mu 30 tahun jadi baru jadi hak mu. Tapi ramai tak jadi macam ni. Nasihat untuk diri saya juga, ambil iktibar. Jangan jadikan dunia sebagai wasilah dan jabatan untuk merosakkan diri. Berapa ramai kita yang berusaha pagi ni memakai pakaian cantik-cantik. Untuk apa? Nak bagi zahir nampak elok. Pandangan mata manusia kepada kita moga-moga nampak baik. Tapi jangan jadikan pakaian yang kita pakai pagi ni untuk dirosakkan hati dalaman kita, dengan kita merasakan kita lebih baik dan kita lebih besar daripada orang lain. Ingat, itulah penyakit permulaan yang Allah cerita di dalam Al-Quran, yang ditimpa kepada siapa? Namanya iblis. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran muka surat yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muka surat yang ke 6, ayat yang ke 34. Allah cerita tentang bagaimana wa iz qulna lil malaikati isjudu, ketika mana Allah perintahkan para malaikat sujud kepada siapa? Nabi Adam alaihi salam. Semua malaikat ikut taat kepada Allah, sujud kepada Nabi Adam, bukan untuk menyembah Nabi Adam, menghormati penciptaan Nabi Adam sebagai wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat yang atas awal tu cerita tentang Allah jadikan manusia sebagai khalifah.
Maka kesinambungan daripada ayat 30, sudah ingat 34, betul 34. Allah perintahkan pada para malaikat sujud pada Nabi Adam sebagai tanda hormat, bukan tanda sembah. Maka ketika mana semua para malaikat taat dan akur di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, illa iblis, kecuali namanya iblis, aba wastakbara, disebabkan datang perasaan yang ketika itu merasakan diri dia lebih besar daripada, lebih mulia daripada daripada Nabi Adam alaihissalam. Maka sebab tu ulama tafsir menyebut di antara bentuk penyakit yang merosakkan iblis yang pertama, ketika mana merasakan diri lebih besar daripada orang. Dia tu ketua para malaikat, tiba-tiba nak sujud kepada manusia yang baru diciptakan, maka dia mai rasa sombong, maka sombong itulah merosakkan dia. Maka saya dan tuan-tuan jangan sebabkan perasaan Allah izinkan lebih dari sudut ilmu mungkin lebih pada orang, Allah izinkan dari sudut rupa parah lebih daripada orang lain, Allah izinkan mungkin dari sudut harta benda lebih daripada orang lain, Allah izinkan mungkin dari sudut lapangan pangkat lebih daripada orang. Jangan merasakan dan jangan jadikan itu sebagai platform penyakit yang kena kepada iblis ini. Ingat, batu ingat, dia ada beza di antara iblis, setan, nafsu. Ini makhluk yang berbeza. Saya kecil-kecil tu saya ingat iblis dengan setan ni sama. Tak, dia tak sama. Ambil sikit nota untuk pagi ni nak. Minta ingat iblis yang Allah sebut dalam Quran ni, ayat 34 tu. Yang disebut dengan nama dia Azazil tu, itu namanya iblis. Iblis ketika mana dia ingkar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia berjanjilah depan Allah untuk dia merosakkan manusia sampai berlaku kiamat. Maka Allah laknat iblis ini dalam bentuk dihumban dia ke atas dunia. Bila iblis turun di atas dunia, silsilah dalam bentuk makhluk-makhluk. Banyak dalam bentuk silsilah ni, tuan-tuan boleh buka dalam kitab Bahrul Mazi, cerita tentang apa itu nafsu, apa itu akal, apa itu iblis, cerita berlaku dalam tu. Dalam kitab Bahrul Mazi banyaklah, 21 jilid tak silap saya, 21-22 jilid ada. Dalam kitab Arab 11 jilid tak silap. Maka dalam kitab ni sebut di antaranya iblis ni ketika mana dihumban di atas dunia, dia bersama dengan jin betina, jin puang ni, maka lahirnya daripada bangsa setan. Ni silsilah ni lah. Dari sudut bangsa setan pula lahirnya beberapa daripada bangsa-bangsa keturunan setan. Di antaranya disebut dengan bangsa Ad-Dasim. Ad-Dasim ni apa? Pecah belah rumah tangga, sihir yang boleh mendatangkan dalam bentuk-bentuk nak bagi rosak rumah tangga orang. Ni nama je bangsa Ad-Dasim. Portfolio dia tugas kerja dia pecah belah rumah tangga. Batu ingat, zaman semakin canggih ni bukan bererti semakin pupus ilmu-ilmu sihir. Sebenarnya zaman makin canggih, semakin banyak ilmu sihir. Kemarin rushing saya daripada Kedah datang sebab ada satu kes daripada Shah Alam. Saya kuliah baru ni di Masjid Raja Tun Ujau section 16 di Shah Alam. Ada seorang sahabat kita datang, dia kata, ustaz, dia mengadulah berubat merata lah, tak jadi. Dia kata isteri dia bertembung di antara sihir dan juga saka. Sihir orang hantar, dan orang yang dihantar tu dia tak sangka-sangka lah yang kawan tu hantar. Memang dia sendiri mengakulah yang kawan yang hantar tu memang nak pecah belah rumah tangga. Dan jin yang bangsa setan ni, yang daripada bangsa Ad-Dasim ni, duduk di mana? Rahim dan perut. Jadi hubungan suami isteri ni jadi masalah lah. Tak boleh nak bersama, dia main macam-macam bentuk masalah. Alhamdulillah kemarin saya cakap saya tak mampu nak berubat, saya tak pandai dalam bab tu, tetapi saya boleh tolong rekomen lah. Dan saya rekomen kemarin Ustaz Arifin lah, dia datang dari Shah Alam bertolak pagi kemarin, dia berubat petang, dia sampai pukul 3 lebih tu berubat. Mata ya sejam selesai dah. Alhamdulillah lah selesai. Dalam bentuk kita ikhtiar dalam bentuk macam tu. Batu untuk ingat, zaman akhir zaman ni semakin canggih zaman, semakin canggih juga ilmu-ilmu sihir ni. Semakin canggih. Sekarang ni kes pelik-pelik lah ke umur jadi. Dan sihir sekarang ni kadang-kadang macam dulu kita dok faham saka ni mesti orang waris. Ayah turun, mak turun ke anak, ayah turun ke anak. Tak. Baru saya faham lah ni saka tak perlukan persetujuan dan tak perlu sebagai keturunan. Ada satu kes dia gingu
Tok bidan tu ada saka, diturunkan dalam ilmu urutan tadi, masuk saka dalam badan. Padahal bukan adik-beradik dia tak setuju pun. Maksudnya tu kata tuan-tuan, ingat, ketika mana akhir zaman, ilmu sesat ni juga dia ada R&D dia, research and development, yang sentiasa dia update, dia upgrade untuk memberikan mudarat dan sesat kepada manusia. Macam-macam lah ilmu-ilmu. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quran ayat yang di antara yang paling awal, allazina yu'minuna bil khair, beriman dengan alam khair. Ini di antara satu daripada rukun dalam kehidupan manusia. Walaupun zahir pandangan mata tak nampak, tapi benda tu ada. Dok suruh jangan taksub, tapi percaya benda tu ada. Alam khair, jin, iblis, setan, mereka ada alam mereka, cuma pandangan kita tak nampak. Lepas tu ingat, bangsa Ad-Dasim di antara satu sudut yang mereka sentiasa akan memikirkan untuk pecah belah rumah tangga. Sama ada dari sudut orang yang hantar, yakni disebut dengan wattahasud, yakni perbuatan khianat, hatta yakuna al-baqiyu, yang mereka ini matlamat mereka nak bagi pecah belah. Ataupun dalam bentuk bangsa Ad-Dasim boleh masuk dalam saja-saja ya. Bukan orang hantar nah. Dia saja pergi masuk. Dia galak gitu. Ada juga. Orang tu jagalah ke zaman ni. Sebab tu boleh kot pergilah cari-cari, ambil lah ilmu-ilmu asas pendinding ni. Yang antara yang saya dapat dari guru saya, dia kata apa, selepas daripada dalam solat ma'asar, rakaat yang kedua seboleh-bolehnya baca surah An-Nas. Ini amalan lah. Sebab kalau kita tengok dari sudut ayat surah An-Nas ni, asbabul nuzul, Allah turunkan surah An-Nas dan surah Al-Falaq. Dalam Al-Quran, dua surah ni lah satu di antara surah yang Allah memulakan dengan ayat isti'azah. Apa maksud ayat isti'azah? Ayat yang a'udzu, mohon perlindungan pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, kita minta kepada Allah perlindungan daripada falaq ni, makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Dalam surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbin nas, minta perlindungan daripada perbuatan-perbuatan daripada nas ni, daripada manusia. Dua surah ni kalau kita tengok, Allah turunkan ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir oleh siapa? Lubay bin Al-A'sam, seorang daripada orang Yahudi. Nabi pernah kena sihir. Tengok dalam tafsir Ibnu Katsir, 40 hari 40 malam Nabi kena. Sehinggalah Allah turunkan malaikat menyampaikan wahyu dari dua surah Al-Falaq dan An-Nas. Maka surah itu juga sebagai pendinding untuk kita. Amalkanlah. Sebelum tidur kalau boleh amalkan. Semayang asar rakaat pertama kalau boleh, ini bukan wajib, alternatif baca. Sebab asar di antara waktu pertukaran di antara hari dalam tahun hijrah. Dalam kiraan Islam, asar tu waktu yang nak masuk momen pukul 12 lah kalau tahun Masihi ni. Sebab maghrib dah masuk waktu hari yang lain. Jadi asar tu kita minta Allah pelihara kita daripada perbuatan khianat, daripada mungkin jin, atau makhluk-makhluk iblis, setan, ataupun daripada perbuatan manusia ni, tangan-tangan manusia. Itu surah yang menjadi pendinding, tapi kita tak amalkan. Amalkanlah. Bagi kita tak tahu mudarat mana yang orang nak buat pada kita, cari jalan-jalan tersebut. Bangsa yang kedua daripada bangsa setan namanya Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ni apa? Tugas dia kacau budak-budak. Malam tu sembang dengan Ustaz Arifin ni, dia bagi satu amalan. Saya kongsi dengan tuan-tuan ni, bukan ilmu saya tolong kongsi ya. Amalan ni bagus. Sebab saya rasa amalan ni semua pernah kena. Anak nangis waktu malam ni. Sebab semalam anak saya bila travel, anak saya yang kelima, baru 50 hari, baru habis pantang sangat. Jadi bawa mari sini memang nangis, malam tak berhenti nangis. Pukul 11, 12, 1 minta amalan dekat ustaz bagi. Dia balik buat, alhamdulillah dengan izin Allah memang senyap sungguh anak. Sebab perkataan ni Syekh Fahmi Zamzam pernah sebut. Yang mengarang kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman tu, saya pernah ambil ijazah dekat dia di Mesir dulu. Dia kata apa? Dia kata iblis, setan nafsu ni tipu daya dia halus. Ketika mana dia tidak mampu kacau ataupun dia ganggu mak dan ayah, dia akan kacau melalui anak-anak. Saya pertama kali dia sebut perkataan tu, saya tak dapat mana. Saya tak faham. Guana pula dia tak boleh kacau mak ayah, kacau mak anak-anak ni, anak-anak kecil lagi. Dia kata pernah tak, dia kata waktu tu anak-anak baru seorang. Yang sulung lah Muhammad Fatih tu.
Baru 6 bulan waktu tu. Dia kata pernah tak anak enta menangis waktu malam ni duk berhenti. Pukul 2 pagi nangis, 3 nangis, 4 nangis, duk berhenti. Dan nangis bukan disebabkan sakit fizikal. Bukan disebabkan pasang surut, bukan disebabkan kembung perut, bukan disebabkan demam, bukan disebabkan binatang masuk dalam telinga atau apa-apa terbentuk benda yang sabit kepada sakit fizikal. Dia kata bukan. Tapi anak nangis. Dan nangis dia tadi pula dalam bentuk sampai peringkat kadang-kadang sampai selok. Panggil raya selok sini tau. Selok. Apa nangis sungguh-sungguh ni? Anak kata memang betul budak biasa dah gitu. Dah dia kata kadang-kadang ia datang daripada gangguan namanya umus sibian. Yang tugas mereka sebenarnya nak kacau mak ayah. Tuan-tuan pernah tak subuh terlajak sebab anak? Kerat tak? Itu ustaz duk ingat ada anak kecil ada nikah baru lah. Cuba tengok baby kita ni nangis kadang-kadang tak ada sebab. Tak ada sebab. Macam biasanya dia nak ganggu mak ayah. Biasa kita kalau anak ni pukul 2, 3, 4 pagi dia nangis, pukul 5 dekat-dekat subuh biasa dia senyap. Bila anak senyap pukul 5.30 subuh 5.51, kita tak boleh tidur dah semalam. Bila tidur pukul 5.30 tu agak-agak subuh mudah jaga. Cik jawab tak? Biasanya sadaqallahul azim lah. Subuh kita tu pukul 9, pukul 10, hak molek-molek ada bukan subuh gajah, subuh khinzir tengah hari tu. Lepas tu kata haluhnya tipu daya dia ni sampai peringkat macam tu. Lepas tu amalan ni saya buatlah malah alhamdulillah dengan izin Allah kita guna ayat Quran jugalah. Yang pertama bila anak menangis. Tapi beza kerana kalau anak menangis disebabkan sakit fizikal maka ubat dengan cara fizikal lah. Kalau kembung perut buat dengan cara mungkin sapu perut dengan ubat minyak telur dan sebagainya, yang tu dengan cara kaedah fizikal. Tapi kalau tangisan dia macam mana nak tahu tanda? Yang pertama tidak keluar air mata dia. Tak ada keluar sikit air mata tapi nangis selok. Budak-budak ni kalau nangis manusia ni kan dia ada sensor yang bila tak sakit air mata akan keluar. Masuk budak-budak. Tapi jangan taksub ni saya kata tengok ukuran sakit di mana. Yang kedua di antaranya tangisan dia tadi mata dia tengok atas gitu. Tengok banyak tempat. Yang ketiga di antaranya kaki dia akan jadi macam kejang. Kaki dia jadi gitu. Itu di antara tanda-tanda mata tu ditembus nampak pada umus sibian. Nak buat macam mana? Baik, yang pertama ambil minyak. Tak kisahlah minyak apa yang kita pakai, jangan terlalu panas. Minyak tadi yang pertama sapu di antara tapak kaki kanan dan kaki kiri. Yang malam saya baru ambil malam ni, tak apalah kita kongsi. Bukan ilmu saya tolong kongsi. Moga dapat manfaat untuk kita semua. Sebab masalah ni semua hadapi. Bukan pada anak, datang pada cucu. Kadang-kadang nangis dok berhenti. Kesian kan anak kita, dia tak boleh tidur. Sapu di antara kaki kanan, tapak kaki kanan dan tapak kaki kiri. Yang kedua sapu di bahagian belakang badan. Sapu di bahagian belakang badan. Baik, nak baca apa? Yang pertama baca ayat kursi. Pertama baca ayat kursi. Yang kedua baca ayat yang ke-9 dalam surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim saddan ila akhir ayat. Mana khasak dalam hati minta Allah tutup pandangan, hijab mata pandangan anak kita. Sebab ingat budak-budak ni biasanya pandangan dia tembus. Bila tembus dia nampak ala-ala khair. Dan di antara bangsa setan yang akan kacau anak kita namanya umus sibian. Kita dah nampak, comel dah nampak. Kalau nampak pun masalah pada kita. Tuan-tuan yang datang pagi ni termasuk saya, kita tak nampak, comel dah. Sebab kalau nampak memang jadi masalah. Tuan-tuan kita duduk tengah kuliah, tengok 5 ekor duduk atas mimbar, boom, terjun, buat swimming pool. Tuan-tuan agak-agak boleh tumpu tak kuliah? Pakai duduk tengok saya, duduk tengok datang tu. Datang dia duduk main mikrofon, dia buka naik, terjun, buat swimming pool, split belakang. Dia buat macam-macam, kacau kita. Tuan-tuan habis kuliah lagi nak masuk bilik air, nak kencing. Tutup elok dah, tutup elok dah bilik air. Kalih-kalih belakang tengok-tengok ada jing seekor. Dia kata tak apa mokcik kencing lah. Dia duduk tengok pun. Agak-agak boleh kencing lah tuan. Tak, dia kata sungguh ni dia tutup mata. Dia buat gitu dah gitu. Tapi boleh tak nampak nak agak-agak boleh kencing tak? Tengok keadaan nampak seekor gitu. Tak, tuan-tuan tak boleh nafi dah. Sebab tandas tu memang tempat tinggal dia. Tandas ni memang sebut lah hadis, memang tempat daripada iblis, setan ni memang duduk situ. Maka sebab tu ketika mana Allah tidak zahirkan pandangan mata tu nampak,
comel sangat dah lah, tak payah duk minta nampak lah. Walaupun ada amalan untuk buka hijab ni, ada amalan, tapi tu duk minta lah amalan tu, buat pening je. Jadi gila isin sekali. Ni jadi gila kita sekali. Tapi anak-anak kalau tembus kena tutup pandangan dia. Dan ambil yang ketiga, ambil yang tadi amalannya sapu minyak angin. Yang kedua, bacaan daripada ayat kursi dan juga ayat yang ke-9 dan surah Yasin. Yang ketiga, ambil kain yang kita balut dia. Sini panggil apa? Kain rampin. Bukan pampers. Saya ingatkan pampers, malah kejut saya tu nak ambil pampers anak. Ambil kain yang kita balut dia tadi tu, usap daripada bahagian atas kepada bahagian bawah. Daripada kepala dia tadi usap. Usap. Ayat iza batas jabbar itu mungkin tak ingat, tak apalah. Baca ayat yang tadi, dua ayat tadi. Ayat ke-9 surah Yasin dan juga ayat kursi. Dan yang terakhir, ambil anak kalau masih nangis juga, peluk anak muka menghadap ke arah kita. Peluk anak, wajah dia menghadap ke arah kita. Jangan buka pandangan dia, tutup pandangan dia. Dan azan di telinga, pelan-pelan saja. Jangan azan kuat-kuat, orang ingat masa waktu pula. Azan pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pelan je di telinga dia sampai dia senyap, insya-Allah. Saya try buat dah semalam anak saya menangis sebab dah jalanan jauh. Daripada pagi saya bertolak daripada Kedah sampai ke terus pukul 6 sampai malam. Semalam terus kuliah di Masjid Rusila. Dia tak ada nak rehat, terus balik ke bilik. Ya nangis duk berhenti. Isteri duk panik telefon, abang nak buat guna. Kebetulan duk dengan Ustaz Arifin, saya tanya terus. Dan bila buat tu dengan izin Allah lah. Ikhtiar kita dia Allah izinkan. Itu di antara satu amalan yang kita boleh buat. Sebab saya tahu gangguan dia bila main anak menangis ni, habis mak ayah jeng. Dan tangisan budak-budak ni benda yang biasalah bagi kita. Biasa. Tapi kena, kalau boleh ikhtiar, kena usahakan. Kena buat sesuatu. Sebab tu kata tadi, ujian akhir zaman, kita duk ingat benda dalam bentuk sihir dan sebagainya akan hilang. Dah ada lagi. Dan makin parah kita tengok hari ni. Dalam jalan politik, jangan cara politiknya, ayah cik hari tu kena kesian ke ayah cik. Tapi duk tembus ke ayah cik, kena ke anak saudara, kena ke anak puang dia kesian. Tu kata hari ni. Duk peduli dah manusia buat ke orang. Dan saya pernah jumpa kes yang anak buat ke mak. Tak apalah anak buat ke mak, mak buat ke anak. Hak ni parah kali. Mak ni buat ke anak laki dia untuk berzina dengan mak. Dia gunakan anak lelaki tadi untuk memuaskan nafsu dia. Sampai sekarang isteri tu kesian lah. Sabar isteri dia tahu kata malam-malam suami dia tidur dengan mak. Tapi dia kata, ustaz saya tahu isteri suami saya tak bersalah, dia kena sihir. Kesian kan, makan benda-benda tak elok dan sebagainya. Betul ingat hari ni ujian ni Allah datangkan kepada manusia tidak cukup dalam bentuk alam yang kita nampak zahir pandangan mata. Allah datangkan juga dalam bentuk batin. Betul saya kata tadi, perlindungan minta kepada Allah, tetap dengan Allah, di antaranya dengan sudut ikhtiar yang Allah turunkan melalui mujizat Quran ni. Mujizat Quran. Dan yang terakhir, ni amalan yang juga saya dapat, tuan-tuan buat pakat-pakat kita amalkanlah. Di antara pagar yang baik untuk ada di rumah. Ni ambil ni, ni baik ni. Pagar yang baik untuk ada di rumah. Ni bukan ilmu saya ambil daripada guru, kita pakat-pakat kongsi saja. Ada beberapa pokok yang baik untuk kita tanam sebagai ikhtiar. Benda-benda yang makhluk-makhluk jin, iblis apa semua dia tak suka benda tu ada di rumah. Di antaranya yang pertama pokok durian Belanda. Pokok durian Belanda. Sini panggil durian Belanda. Durian Belanda tu. Tanam di rumah. Kalau rumah yang ada tanah, tanamlah. Yang tak ada tanah, beli dalam pasu. Sekarang ni kita tengok di kedai-kedai pokok ni, dia buat dalam pasu siap dah. Yang dah 6 bulan umur pokok. Jadi tak ada masalah. Dan pokok tak wajib besar, kecil-kecil pun tak apa. Ada rumah yang dia kata, ustaz, rumah saya mana ada ruang nak tanam pokok, ambil yang kecil-kecil tu, tanam bagi ada. Sebab itu pokok yang boleh menawarkan sihir. Kalau orang nak sihir ke kita, biasanya dia payah nak tembus bila ada pokok gitu. Bukan kita bergantung pada pokok tapi itu sudut ikhtiar. Seperti mana tuan-tuan makan Panadol, bukan sebab Panadol sembuh. Allahumma anta syafi, tetap Allah yang menyembuh. Tapi itu ikhtiar kita. Bila tak sembuh, bukan bererti kata, oh natang lah doktor ni menipu aku. Dah. Dia itu ilmu yang dia ada, yang dia bagi. Dari sudut ikhtiar. Yang kedua, pokok limau nipis. Yang ketiga, lima perut. Yang keempat, pokok bidara. Pokok bidara memang Nabi sebut dalam hadis. Pokok bidara biasa orang buat bagi mandi mayat. Daun itu buat. Dan daun bidara ni juga sebaiknya kepada golongan muslimat. Golongan muslimat, ibu-ibu yang ada di sebelah, kakak-kakak yang ada di sebelah.
Kalau datang haid, sebab waktu datang haid dan nifas di antara waktu yang uzur syar'i disebut dalam istilah fiqh ni, tubuh badan jadi lemah. Bila tubuh badan lemah, biasanya gangguan ni mudah masuk, dia mudah menyerang. Jadi di antara ikhtiar sebagai satu pagar yang baik, bila mandi guna daun bidara tadi. Lepas tu saya kata tanam di rumah, buatlah sebagai amalan mandi. Ambil 7 lah, ambil 21 lah, ikut pandai lah. Ikutlah, nilai tu tak wajib pun, itu alternatif saja. Ambil, nak buat 21 lah ambil, nak buat 7 nak buat 1 pun tak apa. Ni pun dia panggil ramah tau sini. Ramah daun tadi letak dalam air buat mandi. Khasak niat dalam hati, ya Allah, kau jadikan ni di antara sudut ikhtiar aku, ya Allah, untuk menapelihara daripada pendinding daripada makhluk-makhluk yang boleh mendatangkan mudarat pada jasad dan juga daripada dalaman kita, insya-Allah. Maka ingat, zaman tu akan datang, Nabi sebut dah. Zaman fitnah, di antara peperangan, cara peperangan, di antara jalan batin dengan cara batin, yakni gangguan-gangguan alam khair, maka perlindungan kami minta kepada Allah. Minta dari sudut ikhtiar, cara ikhtiar, kebergantungan tetap hanya kepada Allah Subhanahu. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya melainkan semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah mengizinkan kebaikan untuk pertemuan pada pagi ini. Walaupun hadis kita bacakan pendek, tapi moga-moga ada manfaat yang boleh sampai pada saya dan tuan-tuan semua, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang mampu saya sampaikan. Dan moga-moga Allah memberikan kefahaman kepada saya yang pertama dan kepada semua yang hadir, dan Allah memberkati kehidupan kita semua pada pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan di atas kedaifan ilmu dan bercakap. Mohon maaf kalau mungkin ada kekasaran bahasa, tertinggi suara, atau mungkin terkata pada mana pihak yang boleh membuatkan tuan-tuan berasa hati, itu kesalahan, minta maaf lah. Moga Allah menemukan kita dengan kebaikan dan memisahkan juga dengan kebaikan. Dan seperti yang tuan-tuan maklumlah, sedia maklum, bersama dengan saya duduk khidmat di Mahat Taman Intan di Sungai Petani. Kalau mungkin siapa-siapa yang berhajat untuk menyumbang sesuatu, sangat dialulukan lah. Nak buka sekolah ni memang teruk sikit lah, sebab kebanyakan pelajar kita, daripada 70 orang pelajar ni, majoritinya adalah yang anak yatim. Jadi mereka ni memang, diorang ni yuran ni tak mampu nak bayar lah. Memang kita pun tak tahu nak minta macam mana. Nak minta pun dia nak bayar dengan macam kaedah macam mana. Jadi biasanya kita subsidi lah budak-budak ni. Dan nak buka ni memang agak kalut sikit lah daripada sudut pengurusan dan pentadbiran, sebabkan nak kena cover cost baju dia dan sebagainya, banyak lah. Dan sekarang ni pula proses kita duk bina asrama di belakang. Sebab sebelum ni dia duduk dalam keadaan yang terlalu padat, pack sangat, jadi teruk lah, kesian ke budak-budak. Dan yang keduanya, di Ma'had kami ada orang wakaf tanah. Jadi sekarang kita sedang bangunkan masjid betul-betul dengan tanah Ma'had, depan dengan tanah Ma'had. Dan alhamdulillah bulan lepas Ustaz Azhar Idrus yang pecah tanah. Malam ni Ustaz Azhar Idrus di masjid kita kan. Ustaz Azhar Idrus yang pecah tanah. Asalnya kita nak buat surau di situ, tapi Ustaz Azhar kata buat masjid tu, dia kata. Jadi bila kita buat plan balik, kita minta ke majlis bandaran, dan kebetulan ada kawan di sana, dia bagi yang plan ni dah sedia ada, masjid yang dah ada, maksudnya dah dapat kelulusan daripada JKR dan sebagainya lah. Jadi tak, kalau nak buat tu je belah-belah ribu dah situ. Dia bagi, dia kata ustaz tak apalah, buat ambil plan yang dah ada ni, cuma nak adjust sikit-sikit tu, adjust lah, tak ada masalah apa. Dia bukan wajib kena ikut daripada plan yang daripada yang arkitek buat tu. Dia kata boleh adjust sikit-sikit untuk bentuk-bentuk dia, tapi dari sudut spek keselamatan SOP kena ikut lah, dia kata. Mana yang menelan kos di antara anggaran 1.5 hingga 1.8 juta. Jadi yang ada pada kami sekarang lebih kurang 200,000 memang tak cukup lah, sebab kita kena bayar pada kontraktor untuk fasa pembinaan yang pertama sekurang-kurangnya ada 4,000 dalam akaun. Sebab dia, kontraktor pesan, dia kata ustaz kami boleh untuk nak buat, tapi takut nanti tengah perjalanan nanti sangkut. Bila sangkut kena berhenti nak mula balik, dia akan telan kos dan belanja. Jadi saya sendiri pun tidak mampu dalam sudut kewangan. Saya harapkan tuan-tuan lah boleh bantu sikit. Bukan masjid saya, kita tolong menjalankan amanah orang sahaja. Orang wakaf tanah bukan tanah saya pun. Kalau tanah saya munasabah lah, bukan tanah saya, jadi kita pakat-pakat tolong lah. Kebetulan pula di kawasan kita nak bangunkan masjid tadi, tidak ada masjid, memang tak ada masjid. Orang-orang kampung tu, 3-4 kampung tu semayang di luar. Jadi kebanyakan dok pergi semayang. Bila kita buat ma'had di kawasan mereka, kita anjurkan kuliah terbuka.
Ustaz Syah Muga pernah datang dah, Ustaz macam ni Helmi Syafi'i, ustaz yang pernah datang masjid tuan ni kan. Bila kita anjurkan, khamar pula mari. Dan memang dia kata ustaz kalau ada masjid ni sedap sikit. Jadi itulah alternatif yang kita usahakanlah. Bukan berarti saya baik, tidak. Saya orang bagi amanah, kita tolong buat je lah. Takat mana yang kita mampu. Jadi saya dengan abang lah duk buat sekarang. Dan Ustaz Idrus Ahmad yang bawa Syekh Quraim hari tu dia. Presiden pelajar Syria kan dulu. Jadi yang mana mungkin berhajat, dia kata ustaz saya teringin nak tolong takat mana boleh, tak ada silakan. Sebab sekarang ni ada orang yang dia telefon macam ni, dia kata ustaz saya nak bagi konkret masjid tu, dia bentuk je, dia tak bagi duit, dia bagi dalam bentuk macam tu. Cantik boleh juga tuan. Ustaz saya nak order ke ustaz satu simen, satu lori simen masjid ni, kampik simen. Boleh ustaz. Boleh belaka, ikut pandailah, carilah ruang mana kita boleh. Tak boleh dengan cara duit, bantu dengan cara barang. Tak boleh dengan cara barang, tuan bantu dengan doa, buat menajat, minta Allah mudahkan urusan. Carilah platform mana kita boleh tolong. Moga-moga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala atas kelemahan kedaifan diri sendiri. Haza billahi taufik. Kita tangguh majlis dengan tasbih kafarah dasrah wal as. Subhanakallah astaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pasangan kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya Allah. Ya Latif, lembutkan hati kami ya Allah. Hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, kami sedar tangan yang kami tadah pada malam pagi ini, tangan yang banyak melakukan kerosakan, kemungkaran dan maksiatan di atas muka bumi-Mu ya Allah. Ya Allah, kalau Kau tidak mengampunkan dosa-dosa kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, andai ada dalam kalangan kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah, izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka, perelokkan akhlak kami di hadapan mereka, lunak dan rendahkan suara kami ketika kami bercakap dengan mereka. Andai ada perkataan dan perbuatan kami pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan ya Allah. Ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang hadir pagi ini yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Andai ada dalam kalangan kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Andai ada dalam kalangan kami yang sedang bertelagah, yang sedang bergaduh, yang ada masalah hati sesama kami, yang masih memutuskan ukhuwah, maka hubungkan kembali hubungan silaturahim sama kami ya Allah. Kami takut kami tidak ada hujah untuk kami berhujah di hadapan-Mu tak kala kami memutuskan hubungan silaturahim ya Allah. Ya Allah, andai ada dalam kalangan kami yang masih terlibat dengan kezaliman, yang makan daripada harta yang haram, riba, rasuah, syubhah, yang masih meninggalkan salat, yang belum mengeluarkan zakat, izinkan kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, Kau jadikan harta benda yang ada kepada kami sebagai harta benda yang kami jadikan jambatan wasilah untuk dekat kami denganmu ya Allah. Dan janganlah Kau jadikan dalam sudut pangkat harta benda dan kemewahan yang Kau izinkan kepada kami sebagai jambatan yang membuatkan ya Allah kami merasa tinggi diri dengan orang lain ya Allah, yang membuatkan rosaknya hati kami ya Allah, yang menjadikan dia sebagai jalan yang boleh memberatkan jalan kami untuk dekat denganmu ya Allah. Maka ya Allah, peliharalah kami ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami untuk berubah di atas kesalahan yang pernah kami lakukan ya Allah. Sungguhlah Kau Tuhan yang melembutkan hati-hati manusia, campakkan istiqamah dalam hati dan dada kami agar kekal kami melakukan ibadah sampai kami mati ya Allah. Ya Allah, pada kami yang hadir pagi ini Kau campakkanlah rasa untuk kami terus melakukan ibadah sampai kami mati ya Allah. Pada kami yang mampu untuk mengeluarkan duit ringgit kami sebagai jalan infak fi sabilillah, Kau mudahkan urusan dalam kehidupan kami, berkatilah rezeki kami ya Allah. Moga asbab daripada sedekah jariah kami ya Allah, Kau jadikan anak-anak kami anak yang soleh. Moga asbab daripada sedekah jariah kami ya Allah, Kau kurniakan kami kesihatan yang baik. Moga asbab sedekah jariah kami ya Allah, Kau mudahkan kehidupan kami untuk mencari jalan kebaikan dalam agama-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.